Assalamualaikum dan salam sejahtera hadirin yang dihormati sekalian. Program hari ini amatlah istimewa. Berkongsi rahsia di dunia digital bersama melalui platform Amazon. Peluang terbuka. Ayuh kita meraih impian bersama. Selamat datang ke sesi istimewa hari ini yang membawa kita merentasi dunia baru pendapatan digital melalui platform hebat Amazon. Bersama-sama, kita akan meneroka rahsia untuk menjana pendapatan melalui produk digital ini. Produk digital semakin mendominasi pasaran ekonomi global. Kini, kita akan mendedahkan rahsia mengenai bagaimana produk digital boleh menjadi sumber pendapatan yang kukuh dan berterusan. Bagi kelancaran program ini, sesi soal-jawab akan dibuka oleh penceramah di akhir program ini. Jadi, dengan ini kita akan menggali rahsia bagaimana Amazon menjadi batu loncatan untuk menjana pendapatan bersama penceramah yang hebat kita, tak lain tak bukan Profesor Madya Dr. Wan Muhammad Hirwani Wan Hussein yang juga merupakan pengarah inovasi at UKM. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum dan selamat petang dan terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Waalaikumsalam. Okey, kita mulakanlah kan sesi kita. Semua boleh nampak skrin kan? Atas hukum je tu je. Kenapa surat ni kita tempat ni. Tapi akak buat macam tu, akak risau benda tu. Okey, boleh tolong mute tak? Okey, semua boleh nampak skrin saya kan? Okeylah. Boleh, Prof. Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini saya akan berkongsilah sedikit berkenaan dengan bagaimana untuk menjana pendapatan melalui produk digital. Jadi tengok atas talian ada sebanyak 236. Jadi saya mengalu-alukanlah kan ke semua peserta-peserta kan pada petang ini. Jadi okey, ini kandungan berkaitan dengan yang akan saya terangkanlah kan. Kita akan cover berkenaan dengan perniagaan internet dan penjenamaan digital, bagaimana memulakan perniagaan digital melalui platform Amazon dan langkah untuk memulakan perniagaan internet dan aplikasi pada teknik pasaran yang lain lah. Okay, sedikit latar belakang saya. Saya adalah merupakan seorang pensyarah dekat Graduate School of Business. Saya punya bidang adalah teknologi transfer dan pengkomersialan. Jadi saya buat research berkaitan dengan teknologi transfer dan pengkomersialan dan juga berkaitan dengan pemasaran digital lah. Jadi ini adalah merupakan latar belakang saya lah. Jadi ini buku saya. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh pergilah kan ke Amazon, boleh melihat buku-buku saya lah yang ada dekat atas talian. Kemudian ini buku saya juga dekat Amazon. Okay, so boleh yang minta peserta mute lah. Jadi ini buku saya juga dekat Amazon. Okay, ini juga buku saya yang telah dapat award lah kan. I think last year. Berkaitan dengan ni lah. daripada Book Fest Award pada tahun lepas. Okay, mohon nanti mohon ni Najwa tolong mute lah kan. Okay, so ini contoh penjanaan daripada hasil penjualan buku lah kan. Anda dapat lihat ini testimoni yang telah berjaya ini pada tahun 2016 yang lalu lah kan. Okey, sekarang saya nerangkan mengenai dalam masa 1 minit. Dalam masa 1 minit atas talian apa yang berlaku dalam masa 1 minit. Okey,
dalam masa 1 minit. Apa yang berlaku, jadi boleh lihat dekat sini. Sebanyak Netflix, kalau tengok dekat sini Netflix, ada sebanyak 87,000 video dilihat. Dekat dalam Google juga ada 3.8 juta dicarilah dekat Google. Okay. Okay, ini berkenaan dengan data daripada internet population. Jadi kalau kita lihat di sini sebanyak 8 bilion dan total population yang ada atas talian, dan internet user adalah sebanyak 5 bilion atas talian. Okay, ini juga data berkenaan dengan most used social media platform. Kalau boleh tengok di sini, WhatsApp yang paling banyak orang gunakan, kemudian Facebook, kemudian Instagram, Telegram dan juga TikTok lah. Ini data daripada last year. Okay, kenapa saya suka perniagaan internet? Perniagaan atas talian, kita boleh cakap berbanding dengan perniagaan tradisional, satu bersifat global. Macam contoh tuan-tuan prof-prof yang lihat atas talian, kalau ada prof yang atas yang dalam kelas saya ni, jadi boleh lihatlah. Dia bersifat global, lokasi boleh berada di mana-mana, dan kos yang lebih murah, pelanggan spesifik, kemudian boleh mendapat kepercayaan daripada peniaga dan juga pembeli. Boleh dijalankan 24 jam dalam masa 365 hari dan mudah untuk dijalankan. Jadi ini adalah merupakan kebaikan lah. Jadi penjenamaan digital untuk bisnes, ini amat penting lah. Jadi saya amat menekankan jugalah kepada siapa yang buat online bisnes, jadi mohon dapat menjenamakan diri ataupun syarikat tuan-tuan dan perempuan atas talian. Nombor satu, disebabkan kita warga digital. Jadi dengan ada penjenamaan, pemasaran dapat dilakukan tanpa sepadan, credibility atas talian dapat membina credibility, and then dapat memasarkan melalui pelbagai saluran dan dapat memberikan data. Jadi dengan ada penjenamaan dapat membantu untuk ketahanan bisnes lah. Okay, saya juga senaraikan dekat sini apakah kesilapan yang selalu dilakukan oleh usahawan atas talian lah, ataupun usahawan online. Yang pertama, tidak memasarkan produk di pasaran antarabangsa. Banyak fokus kepada local market. Kemudian yang kedua, tidak menjalankan kajian pasaran yang betul. Jadi banyak melihat trend. Jadi tidak melihat kajian pasaran lah yang betul. Jadi kemudian yang ketiga, terlalu banyak menghabiskan masa di media sosial. Kita banyak menghabiskan masa di atas talian, kita tengok dekat video dekat TikTok, kita tengok video kawan-kawan. Jadi kesilapan lah. Jadi seluruhnya tidak mempunyai sistem dan juga automation. Dengan ada sistem dan juga automation dapat menjadikan perniagaan anda dapat berdaya saing lah. Dan tidak mendengar maklum malas daripada pelanggan, dan seterusnya tidak mempunyai aliran wang tunai yang teratur. Ini saya terangkan kesilapan yang selalu dibuat lah asas talian. Okey, produk digital. Yang ini berkaitan dengan kita punya kelas lah pada petang ini. Beberapa contoh produk digital yang popular asas talian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh menjual e-book. Macam saya jual e-book. Saya jual juga berkenaan dengan kursus asas talian, kursus online. Kemudian audiobook ataupun buku audio, buku yang ditukarkan dalam bentuk audio. Kemudian laman keahlian ataupun membership site. So tuan-tuan dan puan juga boleh menjual laman keahlian, membership site. Kemudian e-majalah. Kemudian langganan perisian ataupun software. Kalau dekat sini yang mempunyai kepakaran untuk membuat software ataupun perisian lah, boleh menjual produk digital. Music, aset ataupun stok. Kemudian NFT. NFT ini bagi siapa yang tidak tahu, dia adalah non-fungible token. Dulu famous lah tahun 2017 berkaitan dengan berkaitan dengan cryptocurrency lah, NFT.
Jadi ini contoh yang saya nyatakan di sini lah kan, e-book dan juga software. Okey, produk digital. Okey, produk digital versus produk fizikal. Jadi kalau yang ada atas talian ni yang berniaga dekat Shopee, yang ataupun yang berniaga dekat Lazada kan. Jadi banyak itulah boleh combine lah produk digital dan juga produk fizikal. Jadi dalam kelas ni saya banyak menekankan produk digital lah. Jadi kebaikan produk digital kan, dia adalah produk digital, dia boleh jual unlimited amount without ever running stock kan. Jadi tak perlu risau pasal stok sebab dia boleh download automatic. Jadi kita tak perlu risau berkenaan dengan proses untuk penghantaran. Jadi kita tak perlu nak fokus kepada berkenaan, kita hanya perlu buat digital produk kita saja. Berbanding dengan produk fizikal, kena ada warehouse, kena letak dalam warehouse, kena perlukan tempat ataupun ruang untuk mengisi produk berkenaan lah kan. Jadi untuk juga perlukan masa untuk packaging dan juga shipping kepada pengguna. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya saya antara dua business model ni, yang mana yang paling okey? And bagi saya dia depend kepada bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Nak fokus yang mana? Sebab saya lebih suka fokus produk digital lah kan. Tapi kalau business model tuan-tuan dan puan-puan yang memerlukan physical appearance, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh jual produk fizikal lah kan. Tapi macam contoh yang sekarang tengah famous ni yang berkaitan dengan sambal tu lah kan, sambal Gerami. Jadi itu contoh produk fizikal lah. Okey, ni saya masuk sikit berkenaan dengan digital marketing strategy framework. Jadi kita perlukan konsep ni lah kan, bagaimana nak mendapatkan awareness, dapatkan awareness berkenaan dengan produk kita, and then dapatkan interest, kemudian dapatkan sale, and then dapatkan loyalty. Itulah kan. Nah, ini yang daripada saya summarize kan. Jadi dalam membuat pemasaran digital lah kan. Jadi kena pasti apa itu know your client. Kena pasti pelanggan lah kan. Kena pasti pelanggan, kemudian selesaikan masalah mereka. Kemudian apakah value yang hendak diberikan oleh produk ataupun servis tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian perlukan set goal. Kemudian mengenal pasti buyer journey, perjalanan pembeli lah. Kemudian channel, macam mana kita nak promote channel berkenaan. Kemudian plan content untuk pemasaran digital. Kemudian fokus untuk close deal, and then dapatkan klien lah. So ini framework daripada pemasaran digital. Okey, seterusnya saya masuk sikit berkenaan dengan fakta Amazon. Kenapa saya fokus dekat Amazon? Ini adalah merupakan fakta dah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ni. Jadi Amazon pada tahun 2019 total sale adalah sebanyak 280 bilion. Meningkat sebanyak 20% daripada tahun 2018. Okey, dan juga kalau tengok banyak pelanggan daripada Amazon itu adalah daripada US market lah. Kemudian pada tahun 2021 total sale meningkat sebanyak 332 bilion. Okey, dan ini yang saya ambil latest. Kalau boleh lihat, Amazon total sale pada tahun 2022 adalah sebanyak 513.98 bilion. Jadi dalam masa 1 minit ada sebanyak 977.898 per minit barang terjual. Sale berlaku dekat situ lah kan. Jadi
Jadi total, sebab tu sebab saya suka dekat platform Amazon ni kan. Okay, kenapa perlu menjual digital produk dekat Amazon? Okay, yang pertama passive income. Kita dapat menjana passive income, pendapatan secara pasif. Kemudian high margin. Kemudian tiada upfront investment. Global audience. Jadi apa produk yang tuan-tuan dan puan jual tu, dia akan dapat global audience lah kan, international market. Kemudian mudah untuk dimulakan. Jadi saya bagi juga statistik kat sini pada tahun 2022 industri produk digital adalah bernilai 331 bilion. Jadi inilah merupakan yang untapped market lah kan dekat atas talian. Okay, Amazon dekat atas talian, Amazon adalah e-commerce market, sama macam Shopee, sama macam Lazada lah. Kemudian dia memegang, kalau dalam share tu, dia memegang sebanyak 37.8% Amazon share. Kemudian membanding dengan eBay dan juga Walmart lah. Ini data saya ambil pada tahun 2023 lah. Kemudian kebanyakan small business owner dekat yang memulakan bisnes dekat Amazon menjana pendapatan lebih daripada 100,000. 100,000 sale lah dekat Amazon. Dia jual banyak-banyak produk lah dekat Amazon. Okey, ini yang akan saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan pada petang ni. Jadi kalau tengok dia nombor satu, bagaimana nak memulakan? Itu soalannya. Soalannya yang kita nak tunjukkan rahsia kan. Soalannya, bagaimana nak memulakan perniagaan melalui Amazon? Jadi ada 8 kat sini. Saya tunjukkan. Tapi yang akan saya explain hanyalah 3 saja dekat sini. Jadi yang pertama berkenaan dengan menjual e-book di Amazon gunakan Amazon KDP Kindle. Kemudian nombor 2 Amazon Associate, Amazon Affiliate. Nombor 3 Amazon Influencer Program. Dekat Amazon pun ada juga influencer program. Kemudian nombor 4 menjual barang di Amazon gunakan Amazon FBA. Kemudian kita juga boleh menjual t-shirt di Amazon. Dan juga gunakan platform Redbubble dan juga Teespring. Kita juga boleh menjual music. Dekat sini mana tahu tuan-tuan dan puan yang reti compose music. Jadi daripada buayakan muzik itu tidak dapat dijual, boleh juga letakkan muzik berkenaan untuk dijual lah. Kemudian menjual audiobook di Amazon. Dan yang terakhir menjual Amazon Handmade. Amazon Handmade. Yang ni juga boleh dijual di platform yang lain lah seperti Etsy. Dekat Etsy pun famous dekat Malaysia. Saya notice ada banyak usahawan-usahawan Malaysia yang menjual di platform Etsy. Jadi yang tu kalau siapa yang tahu dia boleh explore lah on that Etsy. Okey. Okey, menjual e-book. Okey, ini yang saya tunjuk dekat tuan-tuan dan puan atas talian. Ini adalah merupakan e-book yang ada. Tuan-tuan boleh search lah. Memang Amazon terkenal dengan e-book, buku. Jadi dulu Amazon dibuat pada tahun 1994. Dilancarkan dia nak menjual, fokus nak jual buku. Jadi platform Amazon dia terkenal dengan e-book lah dan juga buku. Okay, ini contoh e-book yang ada dan juga buku lah yang ada atas talian. Kenapa saya suka e-book sebab dengan e-book dia boleh memberikan 3 sumber pendapatan. Jadi daripada e-book yang dibuat tuan-tuan dan puan boleh juga membuat dalam bentuk print book, dalam bentuk print book dan juga boleh menjadikan buku tuan-tuan dalam bentuk bundle. Jadi kalau siapa yang suka novel, dekat sini kalau siapa yang suka tulis novel tu dia boleh upload lah dekat dalam platform Amazon. Jadi and then boleh compile semua jadikan dalam bentuk bundle. Jadi saya fokus kepada e-book, print book dan juga bundle.
Jadi dekat sini ada tiga income yang boleh tuan-tuan dan perempuan dapat lah kat sini. Selain daripada tu, tuan-tuan dan perempuan boleh juga menjual planner. Menjual planner, logbook, journal book. Kan? Yang ni design dia. Kan? Macam mana kalau mesti ada orang tanya, macam mana nak design? Jadi nak design dia ni guna Canva je. Bagi siapa yang tahu design guna Canva, jadi boleh design dekat Canva, kemudian masukkan cover, kemudian boleh letakkan dekat platform Amazon. Dan ini banyak digunakan oleh saya tengok dekat usahawan dekat US lah. Banyak usahawan dekat US yang gunakan teknik ni. Ini dinamakan low content book. Low content book, LCB, low content book. Jadi kita tak perlu tulis buku. Tuan-tuan tak perlu tulis buku, tak perlu tulis gunakan apa benda, just dapatkan create cover gunakan platform Canva, kemudian dapatkan the interior design tu daripada Canva juga, and then boleh upload dekat Amazon. Jadi tak perlu tulis. Okay, jadi shipping, packaging akan dibuat oleh Amazon. Packaging, printing semua akan dibuat oleh Amazon. Jadi tuan-tuan dan perempuan tak perlu risau lah. Okay, ini yang terbaru yang tengah jadi trend sekarang. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat untuk menjual buku kanak-kanak atas talian, jadi sekarang ni tengah jadi trend lah, iaitu combine AI, Artificial Intelligence dan juga Midjourney. Jadi buku kanak-kanak yang banyak dapat permintaan atas talian. Even saya pun explore juga buku kanak-kanak gunakan Midjourney. Bagi siapa yang tak tahu, Midjourney adalah merupakan sama macam ChatGPT lah kan, tapi dia boleh digunakan untuk membuat image. Jadi dia akan boleh render image base dengan kata kunci lah yang tuan-tuan dan perempuan letak. Jadi buku kanak-kanak. Jadi tak perlu tulis pun, just letakkan buku kanak-kanak, combine dengan AI dan juga Midjourney. Midjourney tu contoh lah. Salah satu mungkin kalau tuan-tuan nak gunakan DALL-E ke, nak gunakan image AI yang lain, tak ada masalah lah untuk ni. Cuma kena make sure ada editing lah juga dekat sini, sebab sekarang ni pun Amazon dia tengah check ada tak buku-buku yang menggunakan 100% AI. Jadi kalau boleh edit lah buku tu juga. Jangan 100% generate daripada AI lah. But kalau tidak nanti dia tak cantik. Okey, ni contoh pengiraan e-book. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan tulis satu e-book berkenaan dengan bisnes online. Jadi jual $10, 30 pages. 30 pages. Saya selalu tulis 30 pages. 30 pages tulis dan upload. Kemudian kalau satu buku terjual sehari. Satu buku terjual sehari dapat $10. Sebulan 30 hari bersamaan dengan $300. Kemudian kita darab 4.6 lah kan. Sekarang ni bukan 4.6, sekarang ni dah 4.7. 4.7. Itu yang saya pun terkejut juga kan. Dia dah naik 4.7. Okey. So kalau dapat, jadi saya buat calculation 4.6. Jadi kalau satu buku terjual satu hari selama 30 hari, akan potensi pendapatan boleh dapat 1380. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada 10 buku, macam dekat sini ada 10 buku, jadi akan dapat sebanyak 165,000 setiap tahun. Okay, so ini contoh pengiraan lah kan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada banyak buku kan, sebab tak perlu nak risau buku banyak kan, sebab pendapatan pasif kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan hanya perlu upload je buku ataupun produk digital. Tak perlu nak risau
ada orang beli ke tak lah kan. Selalunya kalau kita buat betul market research, nanti insya-Allah ada orang beli lah kan. Nanti saya tunjuk dalam kelas ni juga. Okey, selain pada kalau kata dekat sini kata tak nak jual dekat Amazon. Ada banyak lagi platform yang lain. Macam contoh Lulu. Saya selalu guna Lulu. And kemudian barnesandnoble.com and then Smashword and then dekat Clickbank. Jadi dengan satu buku je dia boleh upload dekat banyak website yang lain lah. Website yang lain untuk promote produk berkenaan. Okay, ini contoh-contoh website yang boleh tuan-tuan dan puan-puan upload e-book tuan-tuan dan puan-puan. Okay, seterusnya Amazon Associate. Amazon Associate adalah merupakan Amazon Affiliate Program. Jadi boleh search kat sini Affiliate Program Amazon. Amazon Associate boleh search, boleh register free, tak perlu bayar. Dia dah bagi tahu dah dekat sini apa yang perlu tuan-tuan dan puan-puan buat, which is dekat sini sign up, kemudian recommend, kemudian dapat revenue lah kan. Boleh dapat up to 10%. Jadi promote apa saja produk yang ada dekat Amazon. Amazon yang akan shipping. Tuan-tuan tak perlu nak, tuan-tuan ibarat jadi promoter lah. Dia ibarat macam affiliate, TikTok affiliate. TikTok affiliate marketing. Jadi sama dengan Amazon. Okay, boleh pergi ke program ni. Apa yang saya suka berkenaan dengan Amazon Associate. Selain daripada yang saya tunjuk tadi tu, affiliate program Amazon. Jadi boleh juga register negara-negara yang lain. Jadi kalau tuan-tuan puan tak nak US, boleh pergi ke Kanada. And then boleh pergi ke UK. And then boleh pergi ke Jerman. And then France, Japan, India, Mexico and juga Brazil. Jadi boleh register selain daripada US. Dan yang ni boleh give unlimited income lah kan. Okay, selain daripada tu, Amazon juga mempunyai influencer program. Jadi dekat sini kalau ada yang influencer lah kan, yang influencer yang famous. Jadi boleh register dekat sini. Saya Prof, saya. Okay. Yang nak jadi influencer tapi dia nak 2,000 follower tau. Ini yang trik dia. Kalau siapa dekat sini yang ada lebih, sebab dia nak detail maklumat tu nanti kena masukkan kan, berapa banyak follower, berapa banyak like kan. Jadi kemudian baru boleh promote. Baru dapat qualify untuk promote dekat Amazon. Yang ni program ni baru dilancarkan last year tau. Jadi masih lagi bagi saya untapped market lah kan. Banyak orang tengah belajar bagaimana nak gunakan Amazon influencer ni. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk sekarang, jadi boleh penetrate market ni lah kan, dengan cepat. Boleh gunakan TikTok, link dengan TikTok, and then boleh link dengan YouTube. Kan, kalau nak link dengan Facebook pun boleh kan. Jadi sebab dia masih lagi baru dekat Amazon Influencer Program ni. Jadi sama aja dengan sama macam Amazon Associate. Apa saja yang dipromote, produk tuan-tuan yang promote tu, jadi akan dapat commission lah based on that. Dan saya pernah tengok ada satu usahawan daripada US kan, dalam masa sebulan je dia promote guna YouTube. Dia berjaya dapat dalam $8,000 dalam masa sebulan. Dan dia ada follower lebih kurang dalam 5,000 follower. So sebab benda ni baru dan Amazon orang trust, orang US trust untuk membeli dekat platform Amazon. Okay, audiobook. Jadi buku yang tuan-tuan dan puan-puan buat tu boleh letak dekat platform audio. Jadi mana tahu kat sini yang erti tulis novel, jadi tukarkan dalam bentuk audio. Jadi orang boleh download. Boleh pergi ke laman web ni, Audible ni adalah merupakan anak syarikat lah kepada Amazon juga. Jadi dia ada teknik untuk register lah kat situ kan. Okay. Jadi dalam masa 2 jam ni saya tak terangkan lah kan bagaimana nak register tu, mungkin next session lah.
Kan? Okey, saya dah tunjukkan platform-platform nak jual e-book boleh, nak jadi affiliate boleh, nak jadi influencer. Kan? Kemudian bagaimana nak memulakan perniagaan atas talian untuk Amazon? Saya bagi 5 proses ni. Yang pertama, mencari niche. Apa niche anda? Jadi penting sekali kena do market research and then modelkan perniagaan internet anda. Nombor 3, membina website ataupun blog. Kalau kata tak nak membina website ataupun blog, boleh gunakan platform social media lah. Kan? Kalau ada cuma saya tekankanlah kan, kalau yang ada banyak follower, yang ada banyak like tu kan. Jadi sebab kita pun concern takut account follower kena ban kan. Account ada dah banyak like tu tiba-tiba kena ban. Contoh kalau ada banyak like ataupun follower dekat TikTok, tiba satu hari TikTok ban. Sebab adalah infringement, ada infringement dalam ni lah kan, dalam TikTok tu. Jadi menyebabkan tak boleh nak berniaga lah lepas tu. Sebab tu saya menekankan untuk ada juga website ataupun blog kan, untuk tarik, untuk membina jenama lah kan, untuk menerima jenama tuan-tuan dan puan atas talian. Okey, niche. Bagaimana nak cari niche? Satu, permintaan kena tinggi, kurang persaingan, dan yang seterusnya tidak mengikut musim. Ataupun it's not a seasonal niche. Kita tak boleh, contoh macam tuan-tuan dan puan kata nak jual produk masa bulan puasa je. Jadi masa tu je yang akan laku lah. Contoh macam Christmas hari tu. Macam Christmas last year, nak jual produk masa berkaitan dengan Christmas. Jadi itu adalah seasonal niche. Jadi masa certain musim je benda tu akan laku. Jadi kita cuba avoid lah kan, niche berkenaan. Walaupun dia laku lah kan, tapi jadi dia tak boleh nak sustain business. Okay, so pertama sekali pergi kepada Amazon bestseller. Boleh search Amazon bestseller. Kemudian klik Amazon bestseller. Kenapa keluarga ni nggak bisa kamu? Okay, kemudian lepas pergi ke Amazon bestseller, boleh tengok ni lah, dia dah bagi dah kategori. Kategori bestseller setiap department. Jadi boleh klik dekat situ. Kalau contoh nak jual, nak promote lah, nak jual ataupun nak promote toys and game, boleh tengoklah contoh dekat sini. Kemudian dekat sini saya bagi contoh dekat sini, saya klik kepada department, saya klik kepada essential oil, essential oil set. Okay, so dekat sini tengok, saya pun cari niche. Okay, essential oil, jadi saya dah tengok. Okay, ni best seller produk dekat essential oil. Kemudian harga sini $12 dekat Amazon. Okay, jadi kalau saya pergi kepada AliExpress harga dia dalam RM2.40. Okay, so berbanding dengan dekat US lah, harga dia $12. Jadi essential oil, produk yang sama. Jadi dekat AliExpress. Yang ni contoh kalau nak jual produk, nak mencari niche. Jadi kalau nak tulis buku ke, nak jual produk ni ke, jadi boleh dapat idea lah. Okay. So selain daripada itu, saya juga akan menggunakan Google Trend. Bagi siapa-siapa yang first time dengar lah kan. Jadi boleh search Google Trend Analysis. Boleh search Google Trend. Jadi apa yang Google Trend ni berikan maklumat, Google Trend ni akan memberikan maklumat berkenaan dengan apa yang orang cari dekat Google lah. Jadi boleh dapatkan idea, ataupun boleh dapatkan maklumat lah kan. Jadi Google Trend akan memberikan maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah ini banyak orang cari ataupun tak.
Kan. Okay, so yang ni saya search kat sini. Essential oil US dalam masa 12 bulan kita tengok kan, dia bagi data ini, dia tidak ada drop lah dekat sini kan. Okay, so mempunyai niche yang baik lah. Okay, yang ni juga ini adalah merupakan satu lagi tools yang saya guna kan, untuk dapatkan maklumat, iaitu essential oil. Essential oil iaitu dia bagi maklumat detail berkenaan dengan volume. Oil set sebanyak 3,600 volume. Volume ni maksudnya ada orang, berapa banyak orang cari dekat Google. Okay, so yang ni ada sebanyak 3,600 orang carilah kan dekat Google. Jadi boleh consider lah untuk promote niche berkaitan dengan essential oil ni. Okay. Okay, saya juga dah cari niche untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak menjual produk berkaitan dengan hobi niche, contohnya berkaitan dengan fotografi. Kalau nak tulis buku pasal fotografi, kalau saya akan tulis buku lah, e-book kan, e-book pasal fotografi ataupun travel. Bagaimana untuk travel. Okay. Kemudian hiking. Kemudian snorkeling dan juga fishing. Okay, ini untuk hobi. Untuk hobi niche. Kemudian berkaitan dengan money niche, debt settlement, kemudian Bitcoin, investing, credit card ataupun mortgage. Okay, ini adalah money niche. Kemudian health and fitness niche, weight loss. Kalau dekat sini nak jual produk weight loss ataupun nak tulis buku how to lose weight, pun boleh juga. Jadi mendapat banyak permintaan. Kemudian fitness, yoga, bagaimana nak buat yoga, kemudian organic nutrition dan juga vegan. Kemudian lifestyle niche, luxury, cruise, bagaimana nak pergi travel. Sebab sekarang ni orang suka travel. Jadi tulislah buku ke ataupun buat produk berkenaan dengan travel. Kemudian online dating, fashion, jewellery. Kemudian family niche, home security, coffee, baby product. Kemudian dog dan juga gardening. Kemudian tech niche, warehousing, WordPress. Kemudian alternative ni essential oil, herbal, personal development. Beauty niche, perfume. Siapa yang suka perfume, dia bolehlah dia jual produk perfume ke, dia buat e-book perfume ke. Jadi dia boleh explore lah that niche. And then makeup. Kemudian outdoor survival niche, hunting, kayaking and juga camping dan juga knife. Ini yang saya carilah. Yang saya dah kenal pasti. Yang mendapat banyak permintaan dekat Amazon untuk kalau tuan-tuan dan puan-puan nak memulakan perniagaan dekat Amazon lah. Okey, seterusnya model kan perniagaan anda nak gunakan Amazon Associate ke, nak jual buku ke, nak jual t-shirt ke. Kemudian bangunkan website. Website boleh dibangunkan gunakan platform WordPress, Joomla, Rupa dan sebagainya. Dan juga website juga boleh membantu menjana pendapatan yang lain seperti AdSense. AdSense adalah merupakan klik. Siapa klik, dia datang, orang klik dekat website tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan akan dapat duit. And then ClickBank boleh menjana komisen lebih daripada 70%. And then dapat sponsor iklan. Okay, ni membina website. Ini contoh membina website lah atas talian. Gunakan WordPress, Wix, Weebly. Jadi saya amat menekankan siapa yang nak buat bisnes atas talian mempunyai website dalam membolehkan promote lah you punya servis ataupun you punya produk asas talian. Kemudian dapatkan trafik. Dekat sini ada dua teknik untuk dapatkan trafik. Satu gunakan search engine. Teknik dinamakan SEO ataupun SEM, search engine marketing. Jadi gunakan Google ataupun Bing. Saya selalu gunakan Bing lah, Bing untuk dapatkan trafik. Kemudian gunakan media sosial. Sama ada tuan-tuan nak gunakan Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok ataupun Pinterest. Semua boleh. Semua boleh nak gunakan platform ni. Jadi tapi untuk pasaran US,
kan, dia selalu yang banyak orang guna dekat YouTube lah kan. YouTube dengan TikTok pun banyak juga kan. Ada banyak orang gunakan. Dan Instagram pun okey kan. Facebook kurang dah kan sekarang. Dan juga the last one Pinterest lah. Baik. Nampak ni. Okey, sekejap lah. Okey, seterusnya. Okey. Teknikal. Okay, ada masalah teknikal lah. Sekejap lah. Tak tahu kenapa. Sekejap lah. Tiba-tiba jadi ni pula. So, muka doktor okey tak? Oh. Sekejap dekat situ pun. Boleh bantuan ke apa? Sekejap, okey. Okey. Tak nampak skrin tak tu? Oh. Jadi Jam ni. jam kat sini. Okey, sekejap lah. Gunakan yang ni lah. Siap. Okey, saya kena okey, ni seterusnya yang terakhir lepas dah lepas dah berjaya menjana pendapatan dekat Amazon, bagaimana nak cash out? Cash out dekat Amazon. Jadi boleh gunakan shipping, boleh gunakan check, and then Amazon gift card, and then pembayaran secara online boleh link dengan Amazon Payoneer. Okay, yang ni kalau shipping mengambil masa 2 hingga 4 minggu, selalu makan fee yang mahal lah. Kemudian Amazon gift card boleh gunakan untuk membeli barang dekat Amazon. Kemudian link dengan Payoneer card. Ini contoh dah. Kalau withdraw daripada Payoneer, dia akan berikan maklumat macam ni lah kan. We receive your request and untuk withdraw. And then dia akan bagi tahu, selalunya ambil masa dalam 4 hari, 4 waktu bekerja lah kan. Selalunya akan ambil masa 4 waktu bekerja. Jadi boleh search dekat internet lah dengan Payoneer. Okay, so itu yang kemudian juga boleh digunakan untuk marketplace yang lain kan, iaitu dekat Shopee pun ada. Shopee pun ada affiliate marketing dan juga Lazada. Okay, so saya akan stop share. So okay, so okay, kalau tengok kat sini yang saya tunjuk tu Amazon Associate. Ini adalah merupakan laman web Amazon Associate yang tadi yang saya tunjuk. Jadi boleh pergi dan register dekat sini. Register dekat sini, sign up, and then boleh start, and then
untuk e-book, yang saya tunjuk e-book tu saya jual dekat mana? Kalau macam tuan-tuan dan puan tanya dekat mana saya jual. So dekat sini lah. Boleh search Kindle Direct Publishing. Jadi dia dah tulis sini Kindle Direct is free to use and offer different royalty option so you can earn more from your craft. Okey, ni kalau tanya saya berapa yang dapat royalty, doktor? Okey, dia dah bagi tahu dah kat sini. 70% royalty daripada sale e-book, kemudian 60% daripada print book kan, book print lah kan. Jadi jualan buku. So kalau jual e-book, contohlah let's say lah tuan-tuan puan letak $10 jadi akan dapat $7 lah kan, $7 untuk e-book. Kalau print jangan risau tau, print tu bukan dibuat oleh tuan-tuan dan puan, akan dibuat oleh Amazon yang akan print, Amazon yang akan shipping kan. Jadi ni dia bagi tahu dari sini 70% dan juga 30% ni royalty lah kan. Royalty kalau dapat royalty rate kan. Okay, so boleh register kat sini and join, sign in and then boleh register dan dia boleh tolong promote lah kan. You can publish and also promote atas talian. Okay, and then okay, ni atas talian berkaitan dengan payment. So ini yang saya cakap berkaitan dengan PayUnion untuk terima payment. Lepas dah dapat payment daripada Amazon, kita nak cash out, kita akan dapat dekat PayUnion ni lah. Kemudian ini PayUnion ni boleh register dekat sini. Kemudian boleh linkkan dengan Amazon. Dan payment akan dibuat oleh Amazon, akan masuk dekat PayUnion. So daripada PayUnion barulah boleh masuk, boleh cash out ke dalam bank Malaysia lah dekat sini. So okay, so harap dapat maklumat ni. Jadi okay, saya stop share dulu. Okay, terima kasih semua. Rasa yang tu yang harap dapat idea lah kan, berkenaan dengan bagaimana nak memulakan perniagaan menggunakan platform Amazon. Dapat sikit idea dan dapat juga tuan-tuan dan puan nak explore in the future lah. Jadi saya nak, bolehkah kita open kan, ada tak soalan? Tak pun ni lah nak tanya ke daripada ada. Okey. Okey, Assalamualaikum doktor. Ha. Saya nak tanya, ada tak dijual buku step by step cara nak publish di Kindle tu? Sebab saya tahu mungkin kat dalam tu nak tekan button apa, nak linkkan dengan Pioneer, format berapa kan. Kalau ada boleh juga saya nak beli. Beli, nak register ke nak beli? Bukan, saya nak buku panduan. Oh, buku panduan. Step by step. Oh, buku panduan tak ada. So dekat mana saya boleh refer ya? Ke saya kena pergi JSB untuk belajar? Sekejap lah. Okay, yang tu kita tak ada lah panduan untuk buat hand step by step tu lah kan. Tapi kalau nak mungkin saya boleh buat kelas lah kot yang lain. Betul. Kita buat kelas yang lain, tapi nanti kita cuba buat kelas yang lain lah kan, kalau siapa yang nak tahu kan. Sebab saya percaya perlukan hands on juga ni sebenarnya. Betul kan. Jadi kalau siapa yang nak tahu step by step tu, nanti saya suruh organizer lah kot kan. Nanti boleh isi borang kan, boleh isi borang ataupun maklumkan kepada organizer lah. Ada banyak permintaan tak? Banyak ni. Ada banyak first time buat, jadi kita nak tahu lah juga ada tak orang berminat kan. Okay, so nanti Dr. Habibi nanti kita maklumkan lah kan. Baik. Yang ni ada soalan dekat Di chat box ada, doktor. Okay, cuba. Okay, Rachel Chang. You want to Ya, ask? terima kasih Prof. Yes, harap boleh dengar suara saya. Boleh. Okey, terima kasih Prof Hiwani kerana atas perkongsian yang hebat ini. Saya ingin bertanya sebab saya banyak daftar lukisan dan reka bentuk melalui EIPR di PIK.
Jadi bolehkah saya gunakan macam digital version of these drawings and then saya cuba jual di Amazon? Dan adakah sebagai pensyarah, adakah saya dibenarkan untuk membuat bisnes inilah atau mengembangkan sehingga menjadi satu KPI untuk sebagai pensyarah? Terima kasih. Ada dua soalan itu KPI. You asking about KPI. Ya betul. KPI tak ada kena-mengena kan. Dan this one this is your ni lah interest kan. Jadi okay, so Rachel boleh kan kalau nak register, tapi platform saya boleh saja Etsy kan. Kalau kata berkaitan dengan tu boleh pergi ke etsy.com. Jadi boleh letak dia punya digital art lah kat situ. Etsy. Kemudian dia tak untuk yang ni saya pun tak ada KPI. Saya memang buat memang saya seronok buat sebab dapat income lah on that. Kemudian okay, so ada banyak okay, jawab tak soalan saya? Okay. Terima kasih. Okay, so you can also transform, dari satu you can also transform your digital art tu jadikan dalam bentuk t-shirt lah. Boleh buat dalam bentuk t-shirt ke? Jadi letak dalam bentuk t-shirt lah. Okay, so Rasha. Okay. Terima kasih. Okay, so kemudian Hanis Mastura nak tanya, adakah duit royalty jualan yang perlu declare? Memang soalan ni yang selalu ditanya. Saya declare. Okay, saya declare. Saya pun bayar zakat jadi saya declare lah untuk ni jadi tak ada masalah kan. Kemudian anggaran. Saya dah lupa cakap, Pato tanya berapa lama Dr. jual ibu. Saya jual start tahun 2012 lagi saya dah start. Kemudian anggaran pendapatan dalam 5 lah kan, 5 angka kan. Okey. Kemudian selain Pioneer, PayPal boleh guna tak? PayPal tak boleh kan, tapi daripada Pioneer tu boleh transfer ke PayPal. Daripada Pioneer tu duit tu masuk ke Pioneer, boleh transfer ke PayPal. Jadi sebab PayPal, kalau siapa yang gunakan PayPal selalu dia akan gunakan eBay lah kan. Jadi Pioneer dia mesra sikit dengan Amazon. Jadi selalu kita gunakan Pioneer lah. Okey. So saya nak tanya Prof. Okey, Adnan. Okey. Assalamualaikum Prof. Okey, Saya Farhan. Okey Doktor, saya nak tanya, saya ada produk sampel daripada China. Dah ada. Dan saya nak tahu kalau saya listing dekat Amazon, lepas tu produk tu saya bila ada permintaan baru saya post dari Malaysia ke, ataupun saya boleh park terus, kalau ada modal park terus daripada China hantar terus ke Amazon. Okey. So yang tu yang saya tak cover tadi tu. Tak boleh. Saya tunjuk lah. Saya tunjuk sekejap bagi. Okey, yang Farhan tanya jadi ni boleh pergi ke sini boleh search fulfillment by Amazon jadi kena bayar kat sini $39 kalau nak selling fee on that lah Kemudian boleh register, dia dah bagi tahu teknik dia. Kalau Farhan tengok sini, setup kemudian kena hantar barang create product listing and then shipping. Shipping semua akan dibuat dekat Amazon lah jadi ini boleh search, dia makan teknik ni FBA, fulfillment by Amazon. Jadi boleh letak kat sini, boleh register, sign up. Kemudian dia bagi tahu lah how to kena hantar produk ni kepada Amazon. Kemudian mereka akan do the packaging and shipping lah for you. Okay. Cara untuk hantar ke Amazon tu kena melalui kurier biasa ke, ataupun kalau jumlah besar macam kontainer tu macam mana? Jumlah kontainer tu dia ikut, mula try dulu because saya tak tahu produk tu dapat banyak permintaan ke tak.
Okay. Jadi for the first start tu tengok tu jangan terus hantar satu kontainer kan. Jangan terus hantar satu kontainer, try dulu maybe 100 unit je dulu kan, dapat tak banyak tak. Try dulu kan, sebab mungkin lepas dah berjaya tu baru kita expand from that lah. Okay. Terima kasih Doktor. Okay, Saudara Rofizah declare cukai tu sebagai individu lah kan. Saya declare sebagai individu, polisi kerajaan kan, tentang ni kan, kena dapat kelulusan daripada ni lah, ketua jabatan kan. Okey. Doktor nak tanya, kepengalaman doktor, biasanya orang yang beli di Amazon ni, dia tengok tak background penulis. Contohnya dia bidang kesihatan tapi dia cerita tentang kewangan. Dia sebenarnya kalau ikutkanlah kan, ada yang ikut bidang, contoh dia tulis ni kan. Tapi selalunya saya tengok as long as you punya content tu menarik dan juga dapat perhatian kan, dapatkan perhatian, jadi should be orang review and then dapat, tak ada masalah kan. Sebab yang paling penting sekali what you want to share. Kalau ada kepakaran Dr. Fifi on medical, tulislah on the medical, tapi tak ada masalah kalau nak tulis on finance kan, untuk kewangan, bagaimana pengurusan kewangan kan, tak ada masalah. Okay, so harap semua dapat ni. Jadi Dr. Fifi tadi tu kata nak kelas kan. Jadi jadi saya dah maklumkan kalau nanti boleh contact lah organizer lah kan. Kalau kata dapat banyak permintaan, kita buka lah. Saya buka lah kelas, sebab saya jarang buka kelas kan. Sebab saya dah buat lama dah, tahun 2012 kan. Jadi daripada 2012, kalau tengok 2012 dia dah start on the trend on that lah kan. Masa tu lagi rancak lah kan on that 2012 tu. Boleh gunakan Facebook sekarang, masa tu zaman Facebook, nak buat Facebook app lagi senang lah kan. Sekarang ni gunakan teknik, gunakan TikTok kan. Jadi macam mana nak tarik trafik dekat TikTok. Kalau ada koleksi buku-buku boleh dijual dekat KDP ke, ataupun buku yang ditulis sendiri saja boleh kan. Azril Alwizam. Okey, Azril Alwizam kan, kalau ada koleksi buku tu dia tak boleh kan, sebab dia ada IP. Dia ada IP, kecuali kalau dia dah habis dah IP. Contohlah buku tu dah lama lah kan. Buku tu dah lama, dah ada 50 tahun. Kalau ikut daripada segi IP tu bawah copyright lah kan. Kalau copyright ni dia 50 tahun, lepas dah habis dia akan jadi public domain. Lepas dah public domain tu baru boleh jual. Banyak yang orang jual teknik tu kan, gunakan public domain. Dia olah balik lah. Dia olah balik. Contoh yang buku saya pernah tengok, Humuh My Cheese kan, Humuh My Cheese tu kan. Kemudian richest Babylon, the richest man in Babylon. Yang tu dia olah balik, richest man in Babylon. Sekejap saya search. Richest man in Babylon and so saya share screen. So yang ni, produk ni boleh dijual kan, sebab dia dah habis dah IP ya. Ni kan yang kita tengok ni, dia dipublish The Richest Man in Babylon pada tahun 1926. Jadi kalau tengok ni, kalau dekat Amazon lah, kalau saya search Amazon kan, dia ada banyak lah buku-buku berkaitan dengan ni kan, The Richest Man in Babylon, yang tulis dia Josh S. Klassen. So The Richest Man, kau tengok dia cover lain. Yang ni cover The Richest Man in Babylon. Yang ni cover lain pula. The Richest Man in Babylon orang lain, author dia lain. Author dia ada sama tapi account dia lain. Tengok so macam ni boleh. Macam ni pun boleh juga. Think and Grow Rich, Napoleon Hill, and ni kita masih lagi bagi recognition lah kepada author ni, tapi yang account ni bukan account author ni lah kan, sebab kalau tengok ni tahun 1920 publish
Jadi takkanlah author ni hidup lagi kan. So jadi ini contoh buku dia lah. So The Richer Man macam ni. The Richer Man in Babylon. The Richer Man in Babylon. Tengok ni lain. Ni dia dah bagi lain. Cover je dia buat lain. Dia buat cover lain, dia upload. Mana betul ada 2,000 beli. Yang ni pun teknik yang bagus. Dan tengok dia publish Januari 2019. Padahal buku ni dipublish tahun 1920 kan. Tapi yang ni owner buku ni bukan George S. Clason ni lah kan. Dia ada buat cover lain. Jadi tengoklah cover lain kan. So dapat tak idea? Boleh buku tapi dia kena dapatkan, takut nanti dia akan claim copyright lah kan. Doktor, apa beza Amazon influencer dengan Amazon affiliate? Sama aja kalau register dua-dua tu. Just like kalau dekat Amazon Associate, dia register Amazon Associate tu kan. Kemudian kalau dia ada dekat button atas tu Amazon influencer. Masa tu dia nak detail kita punya profile. How many follower, how many like. Kalau register Amazon affiliate, dekat dalam tu ada Amazon influencer program. Basically sama je. Just like yang ni tahun lepas baru dilancarkan. Kan? Tu yang saya kata baru tu. Dia masukkan features Amazon influencer kat situ. Jadi boleh start promote dekat TikTok lah, dekat YouTube boleh. Buka lah kelas online macam ni, buka lah kelas online macam ni pun. Semangat saya nak hantar barang ke Amazon. Kalau customer tanya, Amazon kita ni kena jawab. Atau kalau customer tanya, kat Amazon kita sendiri ke kena jawab. Kalau dia tanya, selalu you kena jawab lah. Kan? Amazon hanya handle shipping packaging. Kalau produk tak sampai, yang tu Amazon akan jawab lah. Tapi kalau dia tanya, dia pergi ke website tu, dia tanya produk ni, dia komen. So tuan yang kena jawab lah. Dapat tak? Kira kena modify sikit. Kena modify sikit. Tapi selalunya saya akan modify banyak. Saya modify banyak lah. Bubuh gambar bagi banyak sikit. Kan? Selalunya buku-buku yang macam dah famous tu, dia senang nak jual tau. Macam contoh yang saya tunjuk tadi tu, Richer Man in Babylon. Banyak orang jual. Dia tukarkan dalam bentuk audio. Dia tukarkan dalam bentuk lain. Kan? Sebab dia dah ada peminat. So boleh explore lah on that. And cuma saya selalu cakap kalau boleh ubah je sebab Amazon pun concern IP ni. And Doktor, doktor tulis tu dekat gunakan words ke ataupun Canva terus ke atau dia ada format? Dia ada format dekat Amazon, dia ada format, tapi jangan risau yang tu, yang format. Tulis dulu dalam Word. Jadikan dulu satu buku. Kemudian lepas tu download format dekat Amazon. Baru ikut format Amazon. So dia Times New Roman, double spacing, A4. Ada yang double spacing tak ada lah. Ada 1.5 spacing pun ada juga. Okay, sebab yang tu technical formatting kan. Tapi saya selalu cadangkan buat dulu. Ada dulu content dan search dulu market. Macam saya selalu ajar, search dulu market. Market dulu nak ada buku ataupun produk yang tuan-tuan nak jual. Kalau tak ada, kalau tak ada banyak permintaan, kena buat marketing lah. Kena buat dekat Amazon pun ada marketing teknik dia juga. Jadi kena gunakan platform Amazon untuk tarik trafik dekat Amazon. Okay, so boleh juga jual dekat website sendiri pun boleh kan. Okay, untuk formatting semua tu memang ada Amazon. Amazon dia ada bagi template dia juga. Okay, so dah 3:44 kan. Jadi kalau siapa yang berminat lah kan nak go deeper ke, nak jumpa saya ke kan, jadi boleh contact organizer lah kot kan, boleh contact organizer sebab yang ni saya nak beri share kan. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan dapat maklumat lah kan, dapat maklumat sedikit berkenaan bagaimana nak mulakan perniagaan atas talian. Jadi especially buku, kalau nak saya fokus kat buku je lah kan, fokus kat buku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat yang kenapa saya suka buku ni sebab dia passive income dan juga sepanjang hayat. Tak perlu nak risau lah kan, shipping apa semua tak perlu buat.
Kan. Kemudian dapat juga dapat ni lah, kan, dapat sampai dapat wariskan income tu. Mana tahu tuan-tuan dan puan meninggal nanti kan, income tu boleh wariskan kepada ni lah kan, kepada pewaris. Okey, salam doktor untuk ibu minimum 30. Yes, 30 kan, 30 pages. And okey. Kena no ISBN ISBN pun semua tu Amazon ada. Amazon yang buat. Tak payah mohon dekat PNM tu apa, permodalan PNM tak perlu. Muhammad Adilah. Ibu tu Amazon yang bagi. Jadi tak perlu. Ni kemudian boleh kita bagi maklumat. Okey. Okey, nanti boleh bagi maklumat. Oh, Perpustakaan Nasional tak perlu. Tapi kalau dah dapat ISBN, masa isi nak listing buku tu, letak aja ISBN. So Amazon tak bagilah. Amazon tak bagi dia punya ISBN. Jadi kalau dah ada ISBN tak perlu. Jadi kalau tak ada, Amazon bagi. Okey, lupa pula. Perpustakaan Nasional Malaysia. Okey, so boleh bagi maklumat. Okey, nanti Puan Azana lah kan. Puan Azana boleh bagi maklumat lah. Kalau ada siapa-siapa yang nak tahu boleh share. Ibu yang kita tulis boleh daftar di IRAP. Sebab yang ni berkaitan dengan KPI. Kalau boleh register tapi penerbitan lain-lain. Penerbitan lain-lain je Dr. Rosmina. Okey. Okey, so boleh register tapi dapat penerbitan lain-lain lah kan. Dia tak ada ISI WOS lah. Jadi dia akan dikira sebagai penerbitan lain-lain. Okey. Memang banyak ada pesyarah tanya saya berkenaan dengan hal ni lah, tapi untuk KPI lah kan. Okey, so saya bagi kepada organizer lah kalau ni. Okey, organizer ada buat link kat situ. Kalau siapa yang berminat boleh isi maklumat kat situ kan. Teringat nak jual tapi tak pandai. Okey, Mimi Nur Fahana dekat Etsy banyak jual template digital memang. Kan dekat Etsy, dekat Malaysia memang banyak orang explore Etsy tu. Template digital bukan saja dekat Etsy, dekat Canva. Dekat Canva pun boleh jual template. Kalau nak tahu dia jual digital planner, bukan dekat digital planner, saya banyak fokus on the journal lah, journal book and journal book. Kemudian yang sekarang tengah yang untapped market tu yang design kat shilling hiasan dinding. Kalau siapa yang tak tahu tu hiasan dinding macam nak gantung frame tu, itu pun boleh dijual dalam bentuk digital. Kan, okey. Okey, so Etsy Wani kan, Wani tengah belajar Etsy Etsy dia kena bayar kan, dia kena bayar listing tu. Jadi sebab tu kena tengok betul-betul listing nak bayar. Kan. Okey. So harap petang ni dapat memberikan satu inilah pencerahan kan kepada semua prof-prof yang ada sini. Banyak kok, ada 300. Ada 300. Okey. And so ada apa lagi tak sebelum saya ni lah kan, sebelum saya mengundur diri. Dan jangan risau, sesi ni direkod dan saya yakin nanti recording ni tuan-tuan dan puan-puan, prof-prof, datin-datin semua boleh lihat dekat Facebook Pusat Inovasi. And okey, so okey, yang ni daripada pesanan daripada Puan Azana kan. Jadi kalau ada siapa yang berminat boleh link lah, boleh isi. Jadi nanti kita tengoklah ada tak keperluan untuk saya membuka kelas, sebab saya jarang buka kelas kan, sebab saya tak fokus saya punya bisnes. Okey. So ada apa lagi tak? Soalan tak pun apa-apa pencerahan lah kan sebelum saya mengundur diri. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Zamri. Journal research paper boleh jual kat e-book tak? Okey, yang tu kan kena tengok copyright lah kan, sebab kalau Prof buat compilation jadikan satu e-book, dia tu sikit sebab ada journal tu dia Prof publish kat journal tu kan. Jadi jarang lah gunakan teknik tu kan. Okey.
So terima kasih tahniah dan dan ada link keadaan. Okey. So saya bagi pada Puan Najwa, tak dengar suara. Prof. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Prof, Dr. Tuan-Puan. Okey, terima kasih Prof. Okey, jadi untuk seterusnya kami ada sertakan link sebab kita tengok macam ada permintaan ke atas kursus ini. Jadi kita akan onkan Meet ni sampai pukul 4 untuk bagi peluang kepada tuan-puan untuk mengisi link lah sekiranya berminat untuk hadir. Kita akan mungkin kita akan fikirkan metod yang sesuai, tapi syarangan asal kita akan buat kursus selama 1 hari ya Prof, ya Doktor, 1 hari. Dan medium bersemuka ataupun online dengan limited numbers, dan kita akan buat insya-Allah sistem sokongan lah supaya at the end of the program tuan-puan bagi Prof Doktor semua dapat membuat e-book lah dekat Amazon. So kita fokus untuk first ever punya kursus ialah berkaitan penerbitan buku di Amazon secara online. Betul ya Doktor? Okay, terima kasih Puan. Jadi kita akan fokus on that lah. Tadi yang saya tunjukkan tu banyak. Amazon Associate, Amazon e-book, Amazon Influencer, banyak yang tu. Jadi dah discuss dah. Untuk for the first start ni fokus e-book dulu. Sebab banyak sangat platform. Jadi saya tak nak yang ada hadirin yang ada title ni pening. Jadi kita fokus dulu satu platform. Fokus e-book dulu. Jadi siapa yang berminat nak pergi buat e-book, jadi boleh register to that link. Nanti kita akan fikirlah kan method macam mana nanti untuk buat. Tapi saya akan ajarlah kan macam mana nak isi borang tu semua tu. Dan macam mana nak linkkan dengan Pioneer, macam mana nak buat formatting, bagaimana nak buat konten yang menarik untuk pitching, untuk menarik orang membeli buku lah. Nanti ini fokus buku tau. Buku saja. Nanti lepas tu nanti kita fokus on Amazon Associate ke Amazon Influencer. Lepas tu lah. Okey, so tu pada saya. Jadi nanti kalau ada permintaan lagi untuk saya buat pencerahan macam ni, mungkin saya fokus on next time on the Amazon Influencer ke Amazon Associate lah. Untuk kali ni kita buat overview dulu. Okey, so pihak organisasi akan paparkan link attendance kan. Okey. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wan Mahirwani Wan Hussein di atas perkongsian ilmu dan pengalaman yang berharga buat kita semua. Semoga ilmu yang diberi memberi inspirasi kepada kita semua untuk melangkah lebih jauh dalam dunia produk digital di platform Amazon. Semoga sesi ini memberi panduan yang diperlukan kepada para hadirin. Jadi kepada para hadirin yang berminat untuk ke kelas yang seterusnya, yang mungkin boleh belajar lebih mendalam mengenai Amazon, boleh register di link yang diletakkan di ruangan chat box. Jadi kami akan tengok dulu pada peserta berapa ramai, dan kemudian kita akan bukalah di limited edition. Terima kasih juga diucapkan kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menjelajah peluang yang ada ini dan terus mengembangkan diri dalam ekonomi digital Amazon. Terima kasih.